اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن يا رحيم, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur, sahabat pecinta Al-Quran, SPAQ. Seterusnya barisan moderator, para pihak pengurusan pentadbiran SPAQ. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat, hadirin hadirat, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Kaifah halukum? Semoga semua sihat insya-Allah. Sihat-sihat belaka. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkatannya ke atas kita semua, khusus dalam bulan Syaban ini, yang mana kurang lagi 25 hari insya-Allah. Dalam 25 hari lagi kita akan berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita sepanjang Syaban dan Allah sampaikan kita semua ke dalam Ramadan yang tak lama lagi insya-Allah. Amin. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita pun dah berada hari ini pada 5 Syaban. Mudah-mudahan semakin bertambahnya usia kita, semakin bertambahnya kiraan tarikh Syaban ini, juga bermakna semakin bertambahlah juga amalan soleh kita, persediaan kita nak menghadapi raya. Sebelum raya tu menghadapi Ramadan dululah, kan, fokus pada ibadah itu yang paling penting. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan tahun ni dijadikan Ramadan yang paling terbaik sepanjang kehidupan kita semua, insya-Allah. Amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, pemandangan kita pun dah lama dah tak buat apa soalan uji minda ni sikit kan. Jadi saya kira kita bincangkan sikit kot uji minda ni secara ringkas je lah. Jadi mungkin ada wakil dalam beberapa orang pun jawab pun okey lah. InsyaAllah kita ulang kaji sikit apa yang kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Jadi ibu-ibu sekalian, apakah jawapan untuk soalan pertama ni? Berpuasa dari sudut bahasa ialah apa? A. Berpuasa, B. Tidak makan, C. Berlapar, D. Menahan diri. Mungkin ada wakil sikit pun okey lah, sekadar kita happy-happy kan. D. Menahan diri. Okey, baik, terima kasih kepada bonda tadi yang menjawab, Nur Hasimah kot D Ustaz. Okey, baik, kita cek jawapan tengok. Okey, masa dah habis lah. Kita saja buat tu 30 saat. Jadi sebenarnya untuk daurah di surau masjid, memang saya buat macam ni lah kan, nak happy-happy sikit kan. Jadi okay, tengok apa jawapan dia. Okey, alhamdulillah. Betul lah, alhamdulillah, menahan diri lah daripada bahasa. Okey, baik, one more, satu lagi. Apa matlamat berpuasa menurut ayat Al-Baqarah 183? Surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Apa matlamat berpuasa? A. Kesihatan diri, B. Bertakwa, C. Sunnah Nabi, D. Syariat terdahulu. Bertakwa. Okey, terima kasih kepada Bonda Zaitun. Okey. Okey, baik, terima kasih pada yang jawab di ruangan chat.
Alhamdulillah ada yang sebut D tu. Ada yang sebut D dodol tu. Okay, yang lain semua sebut B. Alright. So apa jawapan dia yang kita kata tengok soalan tu dia kata apa matlamat matlamat berpuasa ni kita rujuk balik dalam ayat Al-Baqarah tu kan. Yang last kali tu disebutkan la'allakum tattaqun. Kan disebut itulah matlamat kita kan. Jadi maknanya jawapannya adalah B. Okey betul. Alhamdulillah. Ni sekadar happy-happy sikit lah Kita start kata apa ice breaking sikit. Okey alhamdulillah. Jadi itu matlamat berpuasa. Jadi kalau syariat terdahulu tu itu yang menunjukkan bahawa bukan kita yang first sekali umat yang pertama berpuasa tak. Dia dah ada dah yang dulu pun kan umat-umat terdahulu pun dah ada dah syariat ni. Cuma berbezalah. Maknanya berbeza tu kaedah melaksanakan tu mungkin ada perbezaan. Kan tapi tetap benda tu ada wujud. Macam solat tetap ada. Cuma cara pelaksanaan tu mungkin ada perbezaan. Sebab apa nak bagi beza? Sebab nak menunjukkan itu syariat khusus dalam sesuatu agama. Kan? Macam mungkin apa Nabi yang juga Nabi Musa alaihissalam. Maka dia membawa syariatnya. Kan umatnya pun berbeza kan. Nabi Isa pun berbeza. Jadi setiap tu syariat tu perkara yang dibuat tu adalah hampir sama. Solatnya ada, puasanya ada. Tapi kaedah pelaksanaan tu mungkin ada perbezaan. Kerana apa? Mengikut kepada syariat masing-masing. Kan macam tu. Termasuklah puasa ni memang disebut dalam ayat tu. Kan ada dah kan apa kepada umat-umat terdahulu kan. Tapi bila tengok matlamat dia apa la'allakum tattaqun di akhir sekali adalah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey baik alhamdulillah. Jadi sekadar kita panaskan enjin sikit. Kita tengok kepada 3.0 syarat wajib. Ibu sekalian, kita mulakan insya-Allah. Ni saya nukil daripada kitab Matan Abi Syuja, Kifayatul Akhyar. Jadi kita bacakan dua-dua sekali lah, yang Arab, ibarat dalam kitab dan juga maksud di sekali terjemahan di sekali ya. So kita tengok yang kanan dulu. Kalau ibu sekalian nak ikut sekali pun boleh. Tapi kita mungkin tak buka mic lah. Sekadar ibu sekalian ikut je. Kan ikut sekadar kita melancarkan bacaan ataupun sebutan kita yang kita baca dalam kitab. Okey, so kita fokus yang kanan dulu. Kita baca yang bahasa Arab dulu. Kan ejaannya ni. Nanti kita akan baca yang belah kiri lah. Okey, so kita boleh sama-sama lah. Ibu sekalian mana yang berhajat nak ikut, boleh ikut lah. Cuma tak buka mic lah, nanti kita kelang kabut pula kan. Okey, so yang pertama atas sekali lah. Wasyara'itu wujubi siyam. Wasyara'itu wujubi siyam arba'atu asya'. Apa maksud dia tu? Ni sebelah kiri. Wajib puasa ada empat. Ada empat jenis ataupun ada empat pecahan macam tu. Bawah tu al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala sawmi. Okey, apa maksud dia? Apa terjemahan? Okey, ni belah kiri. Okey, wajib puasa ada empat, iaitu apa? Islam, baligh, berakal dan kemampuan berpuasa. Okay, jadi biasanya ibu sekalian kita akan rasa pening sikit ataupun keliru maksud syarat wajib syarat sah. Kan ni biasalah kita akan jadi tak nampak nak bezakan tu kita susah sikit kan. Sebenarnya begini kan, syarat wajib ni siapa yang menepati syarat-syarat wajib, maknanya yang disebutkan dalam syarat wajib. Siapa yang menepati semuanya maka dia telah wajib berpuasa. Dia bukan satu je. Dia kena ambil, maknanya semua tu kena menepati, baru dikira wajib. Satu tak menepati, maka tak wajiblah puasa dia. Contoh, dia Islam, dia baligh berakal, tapi dia tak ada kemampuan berpuasa. Katalah orang dah uzur kan. Jadi, memang uzur dah tua, maka dia tak mampu langsung. So, bagi dia tak payah puasa, tak wajib puasa tu. Tapi gantian dia kena bayar fidyah. Kan? Orang yang sakit, masa bulan Ramadan, sakit yang memudaratkan. Contoh dia pergi jumpa doktor kan, dia kata doktor saya sakit lah. Doktor pun check lah macam-macam test dia ambil semua dia buat. Dia pun tak nampak mana sakit dia kan. Doktor pun tanya, ni sakit apa ni? Kita pun jawab, sakit hati doktor. Sakit hati tak boleh lah, sakit hati tak kira. Jadi sakit yang memudaratkan, maknanya tak boleh nak puasa. Kalau sekadar sakit tangan kaki tu tak kena mengena. Kan dia tak ada kaitan dengan kemampuan berpuasa.
Kan, jadi yang mana memudaratkan. So kita tahulah mana yang memudaratkan. Kan, jadi memang tak mampu ni, dah puasa tapi tak larat. Kan, jadi kita pun mengambil pendekatan, tak apalah tak larat. Maknanya tak mampu. Okey, tak apalah, bukalah puasa. Kan, bukalah puasa. Hari tu tak wajib, tapi dia wajib qada lah, sebab itu hutang dia. Kan, wajib qada. Macam tu. Jadi maknanya kita fahami syarat wajib ni, orang yang menepati semuanya barulah dia kira sebagai wajib berpuasa. So ada 4. Apa dia? Yang pertama adalah Islam. Sudah pastilah ini adalah lesen agung untuk kita ni, bukan sekadar nak selamat dunia ni, tapi akhirat. Itu paling penting. Lepas itulah Islam dari kalimah kan, salima, iaitu apa? Selamat, sejahtera. Kan, orang-orang yang Islam ni maka insya-Allah dia selamatlah dia. Kan, mungkin dunia ni orang tak Islam mungkin selamat lagi. Orang tak Islam kan, orang bukan Islam, dia mungkin berjaya lagi lah, dia mungkin jadi orang terkaya, dia mungkin jadi orang yang hebat, dia mungkin jadi orang yang popular kan. Mungkin selamat lagi lah, tapi ke akhirat sudah pasti orang yang bukan Islam memang takkan selamat. Sebab apa? Dia bukan Islam, dia tidak selamat, kan, non-Muslim. Jadi itu yang pertama lah, kita kata lesen agung kan. Nak segala-galanya mesti first Islam dulu. Okey, maka Islam. Kemudian yang kedua baligh. Baligh ni apa? Sampai umur. Kan, yang mana lelaki keluarnya air mani, yang perempuannya keluarnya darah haid. Yang mana lelaki ni baligh mengikut kepada kitab-kitab fiqh yang klasik lah, kitab-kitab fiqh yang lama macam Fiqhul Manhaj contohnya. Kita boleh tengok kat situ disebutkan kebiasaan berlakunya keluar air mani ketika berusia 13 tahun bagi lelaki. 13, 14, 15. Dan bagi wanita seawal usia 9 tahun. Tapi hari ni realitinya macam mana? Apa wakil kita pada hari ni? Kan, lelaki ni bukan kata tak tunggu 13, tingkatan 1. Ada yang dah darjah 5, 11 tahun, bahkan lebih awal pun kadang-kadang ada yang dah menghadapi keluar air mani. Adalah faktor-faktor, kita pun tahulah benda tu kan, di mana hari ni lebih banyak terdedah kan, pendedahan tu lebih banyak tentang apa kata sesuatu yang menarik perhatian lelaki ni, kan, yang mana dia lebih mudah, dia lebih awal tahu. Contohnya dia belajar tentang anggota badan, kan, kemudian tentang hormon-hormon yang ada pada lelaki perempuan. So dia lebih awal tahu. Kat sekolah dah belajar dah. Kadang-kadang dia bukan belajar daripada situ, dia tengok kan perkara-perkara yang tak bagus dalam handphone dan sebagainya. Jadi ini semua memberikan dia kesan, di mana mungkin dia tak keluarkan mani dengan sengaja, tapi dia terbawa-bawa sampai ke dalam mimpi. Kan, dia yalah biasalah maklum perasaan tu kan, emosi dia kan, diri dia. Jadi sebab itu dia jadi baligh tu awal. Sebab syarat dia mesti keluar air mani. Tak kira sengaja ke tak sengaja. Jadi first time keluar tu, first kali yang keluar itu, maka itulah waktu yang mana dia dah jadi besar, jadi baligh. Tak kira sengaja ke tak sengaja. So normally adalah dalam mimpi. Kan, di mana mimpinya itu yang memberikan petanda keluarnya air mani kan. Itu kebiasaan normal. Tapi adalah segelintir budak-budak ni dia itulah sampai menyebabkan dia dah pandai untuk keluarkan air mani dengan sengaja. Jadi dia jadi baligh pun awal. Darjah 5, darjah 6 pun jadi biasa dah pada hari ni. Sebab tu kita ni kena sentiasa berwaspada lah. Memanglah kita percaya pada anak kan, tapi janganlah percaya membuta tulilah. Dan terutamanya bila anak tu ada handphone, lepas tu kita pun tak pantau, kemudian dia pun guna bebas, duduk dalam bilik seorang-seorang. Sebenarnya itu lagi bahaya kan, sebab dia macam-macam dia boleh explore. Sekejap je tulis benda pelik-pelik tu keluar dah, benda yang tak bagus semua kan. Jadi sebab itu kita kena sentiasa berwaspada lah. Kita nampak luaran macam okey, baik anak kita kan, tapi dia kena selalu memantau kan. Saya pun kadang rasa hairan macam mana lah kan budak-budak yang bawah umur lah kan, yang bawah umur sekolah rendah pun kan, dia ada handphone sendiri. Lepas tu dia menggunakannya tanpa pemantauan langsung, tak ada apa-apa apps lock ke apa, tak ada kan. Mak ayah dia bagi terus handphone dia sendiri. Memanglah memudahkan, tapi kita kena ingat kan, dia masih budak, dia tak matang lagi kan. Jenis yang dah dewasa pun ada tak matang lagi, ada yang buat pelik-pelik. Ni kalau budak lagi lah,
kan, lagi tak pandai, lagi tak tahu pun apa benda kan. Jadi kita boleh bagi kebebasan dan dia pun guna tanpa sempadan kan. Dan saya pun rasa hairan macam manalah berani kita ni kan sebagai mak ayah bagi macam tu. Bukan tak boleh bagilah, cuma kena ada pemantauan kan, kenalah ada, kita selalu ambil tahu kan. Kadang-kadang tanya mak ayah kan akaun anak, akaun TikTok ke apa, dia pun tak tahu. Kadang dia buat pelik-pelik videonya sampai kita yang kena bagi tahu, kita yang kena report dengan mak ayah dia kan, baru dia kata oh ya ke, saya pun baru tahu. Macam tu sekali. Dan kita pun rasa hairan lah kan, kenapa jadi macam ni. Itu kita ambil tahulah tentang baling ni awal budak lelaki cepat sikit. Macam perempuan memang dia umur 9 tahun dah ada yang keluar darah. Bila once dia dah keluar darah, maka itu dah dikira sebagai baling kan, seawal darjah 3. Walaupun ikut logik akal kita rasa dia masih kecil, tapi darjah 3 dah keluar darah. Sebila dah keluar darah haid, kita pun dah tahu okey dia dah besar, dia dah matang kan. Maknanya dia dah masuk akil balik lah, usia dia akil balik. Walaupun darjah 3, walaupun kita nampak dia masih kecil, tapi dah berlaku dalam diri dia kan. Jadi kita kena ambil tahu kan, kita kena pastikan dia dah latih diri dia melakukan perkara-perkara yang wajib. Dalam bab puasa, ibu-ibu sekalian kan, terdapat dua golongan jenis sikap ibu bapa yang saya kira kita jangan adalah sikap macam ni. Satu, jenis ibu bapa yang terlalu memanjakan anak dengan alasan oh anak saya masih kecil lah, tak payahlah puasa. Lepas tu dia brainwash anak dia tak payah puasa lah, kemudian masuk angin lah, sakit perut lah kan. Anak tu nak puasa kan, tapi si mak ayah ni terlalu manjakan sampai dia sendiri, mak ayah sendiri menghalang anak tu puasa kan. Umur bila ni? Umur 7 tahun kan. Ada golongan macam ni. Ada satu lagi golongan yang terlalu tegas. Maknanya kalau contoh anak dia puasa 7 tahun kan, dan anak dia menangis lah, mengadu kan, lapar sangat nak buka, nak makan kan, tak tahan. Yang si ayah ni pula dia cakap dengan anak dia kan, wahai anakku kan, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah kan. Itu pun tak bagus kan, maknanya tak sesuai lah kan, sebab dia masih budak. So kita kena ingat umur 7 tahun adalah usia kita melatih dia beribadah. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kita menyuruh anak kan, muru auladakum kan, menyuruh anak untuk salat umur 7 tahun, maknanya darjah 1. Itulah usia mumayyiz, usia yang dah pandai membezakan baik buruk. So kita suruh anak tu start 7 tahun tu, kita dah latih anak. Bukan sekadar solat aja, puasa pun termasuk. Ni akan datang contohlah ada anak cucu kan darjah 1, kita dah latih. Maknanya latih lah, bukan paksa, latih. So ada masa dia akan mengadu kata lapar ke apa kan, kita bagi dia buka puasa, kita bagi dia semangat sikit. Kita cakap dengan dia, okey tak apa, hari ni buka puasa pukul 12 tengah hari kan. Okay, esok nanti pastikan adik puasa lambat lagi kan, puasa lama lagi. Cuba cabar diri adik kan. Kita pun bagi dia semangat sikit. Kalau adik berjaya puasa, nanti mak akan belanja adik 1 apple. Kan. Dia pun semangat, ada happy ni, mak nak belanja apple iPhone ni. iPhone 15 Pro Max. Semangat dia. Kan, dia pun dah berjaya puasa, minta dengan mak. Kan, mak pun kata nak ambil 1 buah apple. Dia pun kata ni mak penipu betul, cakap apple kan, orang ingat apple iPhone, dia bagi buah apple. Itu memang sah mak penipu kan. Jadi contohlah nak bagi dia semangat kan, bagi dia motivasi kan. Jadi kita pun suruh kan, kita pesan, kita bagi dia semangat. Jadi latihan tu mestilah ada, sekali-sekala tu dia akan jadi macam fail sikit kan, dia jadi tak berjaya. Itu biasa. Yang penting dia jangan tak puasa langsung. Sebab ada jenis mak ayah macam tu. Bila tanya dengan anak kat sekolah kan, kenapa tak puasa ni kan, mak ayah saya tak bagi puasa. Dia sebut mak ayah dia, bila kita kata awak nak puasa tak, dia kata nak, tapi mak ayah saya tak bagi puasa. Makan diam-diam dalam satu bilik rawatan macam tu kan. Macam biasa, maknanya kita kata rasa kesian kan, anak tu nak je, excited nak puasa. Memang ayah jenis yang terlalu manjakan kan. Jadi akhirnya jadi macam ni kan. Salah tak benda ni sebenarnya kan? Kalau ikut hukum memang tak salah, tapi ikut praktikal, ikut kita punya amalan. Okay, bayangkan ibu sekalian, kita kata dengan anak tu, anak perempuan tak payah puasa, 7 tahun tak puasa langsung, 8 tahun tak puasa langsung, masuk 9 tahun, tahu-tahu dia dah keluar darah, dah jadi balik. Kita pun dah tahu dah, oh dia dah wajib dah ni puasa. Masuk Ramadan, kita paksa dia puasa. Kena puasa, tak puasa nanti mak rotan, ayah rotan.
Akhirnya dia jadi apa? Dia jadi stres, dia jadi beban sebab kita tak pernah ajak dia puasa. Dia nak puasa pun tak payah, dia dah selesa macam tu. Tiba-tiba paksa kena puasa straight berturut-turut. Kan? Dia pun mengadu lapar lah apa, kita kata tak boleh, wajib kena puasa. Kan? Jadi akhirnya jadi macam tu. Kadang-kadang ada anak meragam dan menyebabkan mak ayah dia kesian. Lepas tu kita berkata tak apalah, buka lah puasa. Padahal dia dah balik dah tu. Wajib dah puasa kat dia. Kan? Sebab itulah hikmah kita latih anak daripada 7 tahun. Kan latih anak, mana latihan tu ada masa dia akan tak sempurna. Ada masa dia akan buat dengan baik. Itu maksud dia. Kan sepatutnya macam tu. Maka ibu-ibu sekalian, kita ingat umur 7 tahun tu kita dah kena latih anak tu. Kan berpuasa. Lepas tu ada masa dia akan tak darat. Tak apa, itu normal. Latihlah sampai dia balik. So bila dia dah balik tu, insya-Allah dia dah boleh, dia dah tahu dah kewajipan. So dia boleh teruskan. Tak payah kita nak paksa lagi. Itulah tentang balik ni, saya kira kita kena take part lah sebab kadang-kadang ada jenis mak ayah dia tak kisah langsung. Kan akhirnya kesian pada anak. Macam baru-baru ni saya tengok dalam satu Facebook komen, saya just share je lah apa yang disebut. Saya ulah lah yang disebut tu. Ni yang disebutkan oleh seorang ibu lah. Seorang ibu di komen dalam Facebook adalah isu tentang pakaian. Di mana dia tulis apa? Lebih kurang lah ayat dia, saya ulah. Dia kata apa? Kan masa kecil-kecil lah, kan anak-anak ni nak pakai pakaian seksi. Sebut perkataan tu, seksi tu. Kan masa kecil lah pakai pakaian seksi. Bila dah besar tak boleh pakai dah. Maknanya dia nak kata apa? Dia nak bagi kat situ kebebasan. Kan pakai pakaian yang melampau lah, bukan kata yang simple-simple, yang over lah, macam kata ke arah barat sikit kan. Yang menampakkan mungkin bahagian pusat ke, yang menampakkan mungkin pemakaian yang melampau lah. Contoh perempuan pakai jenis yang short, jenis yang macam skirt kan, yang agak saya kira kita kira benda ni agak melampau lah sebenarnya kan. Dia bagi alasan macam tu, dia masih kecil. Kan, jadi persoalan dia bila kita dah latih biasakan macam tu, anak keluar pakai macam tu, betul tak pakai tudung langsung, akhirnya jadi apa? Kan anak tu jadi dia dah hilang rasa malu. Dia dah jadi biasa macam dia, bukan tahu apa pun. Kita lah kena bentukkan dia. Kan jadi dia dah biasa macam tu, dia dah hilang rasa malu. Dia jadi biasa, jadi normal. Kan bila dah latih macam tu bertahun-tahun, sampai katalah umur 9 tahun baru nak paksa pakai tudung lah apalah. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi meragam, dia akan jadi melawan lah. Sebab apa? Kita tak latih dia daripada kecil. Tiba-tiba nak paksa dia pakai tudung lah, pakai jenis yang tutup aurat. Nak itu baru simple pakai tudung semua, belum kata lagi pakai yang betul-betul sempurna. Tutup betul-betul kan. Jenis lelaki ada jenis yang pakai seluar pendek. Memang melampau sangatlah pakai seluar pendek kan. Dah latih daripada umur kecil kan, sampai darjah 3, darjah 4 kita suruh dia paksa pakai yang panjang-panjang. Akhirnya dia jadi tak selesa lah, sebab dia dah biasa macam tu. Kan, betul, lebih merisaukan bila anak tu meragam, melawan, cakap. Dah sekarang jenis macam tu kan, anak-anak sekarang ni. Kita pula ikut dia kata anak tu. Akhirnya jadi porak-peranda lah benda ni. Kan, sebab salah daripada siapa? Salah mak ayah sendiri. Kan, salah kita sendiri yang kita tak fahami kaedah nak mendidik anak. Lepas tu sekarang kita ambil lah benda ni, saya kira penting. Kalau kat rumah tu adalah mungkin anak cucu ke 7 tahun kan. Darjah 1 ni kita dah latih lah. Mari buka sekolah nanti dah puasa kan. Nanti dah darjah 1 latih lah anak tu. Maknanya pelan-pelan. Kalau dia mengadu kata lapar ke apa, tak apa, kita layan je. Kan. So kita bagi dia. Dan yang penting kita latih. Jangan sampai kita kata tak payah puasa. Jangan sebab anak tu dah excited dah. Dia dah nak buat dah. Kita yang lebih-lebih sangat nak manjakan dia tak bertempat. Manja tak bertempat tu. Kan sebab ni adalah ibadah. Ni adalah syariat yang Allah suruh. So, memang kita kena buat. Kan sebab anak tu pun pelan-pelan kita kena latih dia. Jadi inilah untuk balik. Kalau dia bawah 7 tahun kan, dia nak puasa ke apa, kita layan je. Jangan kita halang lah. Contoh kalau dia 4-5 tahun kan, kita dika kan, dia pun excited tengok adik-beradik dia semua makan sahur kan, kita makan sahur. Dia pun nak join sekali. Dia pun cakap nak sahur lah, nak puasa lah kan. Kita layan je, jangan kita kata tak payah adik masih kecil jangan puasa. Jangan. Kita layan je, kan nak sahur, okay sahur datang. Lepas tu dia pergi tadika kan. Betul cikgu dia call, dia kata anak dia dah meragam menangis dah. Kan dia kata nak makan. Kita pun bawa pergi makanan, jumpa dekat anak tu, cakap dengan dia padan muka. Cakap tak dengar macam itulah, kita bagi je lah makanan tu. Kan layan je, dia kata nak buka puasa, okey makan. Dia kata nak puasa, nak sahur, okey layan. Sebab dia bawah 7 tahun kan, so kita follow je. Dia nak buat benda-benda macam tu, kita layan je. Kalau dia kata nak puasa langsung, tak apalah, kita tak kisah.
Sebab dia masih dikira belum memayis lagi. So benchmark ni kita ambil darjah 1. Benchmark tu bawah 7 tahun tu kita layan sebab dia memang dunia yang penuh dengan permainan kan, dunia yang penuh dengan orang kata apa, happy kan. So kita layan, kalau dia nak puasa kita layan, dia tak nak, dia cakap apa-apa pun kita buat tak tahu je. Sebab dia masih lagi kata masih kanak-kanak riang sangat lah. Kan masuk darjah 1, kita dah kena suruh sikit puasa lah, kita kena kejutkan dia, kita suruh dia datang puasa, datang bersahur kan. Lepas tu kalau dia meragam, menangis, kata lapar ke apa, okey tak apa, kita bagi dia makan. Macam itulah latih selalu. Akhirnya bila dia dah balik, maka insya-Allah dia dah boleh puasa sendiri tanpa dipaksa. Inilah tentang balik lah. So ni bila dah balik wajib puasa. Untuk yang ketiga, berakal. Islam balik berakal ni basic lah untuk mukallaf. Di mana seseorang yang mukallaf, yang diberikan tanggungjawab kan, yang dalam Islam sebagai khalifah, mesti 3 ni ada kan. Islam, balik, berakal. Barulah dikira sebagai mukallaf. Kan. Kalau selagi tak cukup 3 ni, maka tak kira lah mukallaf. Kan dia tak balik lagi, maka masih lagi dia budak lagi. Dia buat dosa apa pun tak tertangguh. Kan sebab dia masih lagi belum balik. Kalau di Islam dia balik, dia berakal, baru dikira mukallaf. So ini memang wajib lah untuk dia berpuasa. Termasuk pada yang keempat, kemampuan berpuasa. Kemampuan ni bibir sekalian, keupayaan yang diboleh nak puasa. Contoh kita bagi contoh orang yang dah tua. Katalah kita ada mak ayah umur 70 ke atas. Kan yang memang kita kata dah tua sangat lah kan. Okey. Selama ni dia puasa okey, dia puasa semua. Okey, masuk tahun ni dia dah, kita tengok macam dia dah tua sangat lah, dia semakin macam uzur lah. Lepas tu dia tak puasa lagi. Betul dia kata, oh saya tak mampu lah nak puasa. Kan, adakah kita terus kata okey lah tak apalah, mak dah kira uzur lah, tak payah puasa lah, terus bayar fidyah. Dia bukan terus macam tu. Kita kena pastikan kan, kalau sebelum ni dia puasa okey kan. Okey, first time ni kita nampak dia dah macam tua sangat. Kita suruh dia puasa dulu. Dia tak larat. Maknanya kita nampak lah dia macam tidur je kan, dia muntah-muntah, mungkin dia nak muntah, dia pengsan ke, dia macam kita nampak lemah sangat lah. Barulah time tu kita pun kata okey tak apalah, mak dah memang tak larat dah ni, tak apalah mak makan lah. Kan, tapi lepas ni tak payah puasa dah, mak dah kira uzur. Lepas ni tak apa, nanti saya bayarkan untuk mak fidyah. Ataupun kita ambil sekali lah, mak dia sendiri bayar fidyah, tak kisahlah kan. Cuma kita dah nampak dah uzur. So start daripada tu dah kira uzur. Kan, dia jangan terus kita kata terus kita menyerah. Dia tak cuba lagi, sebab kemampuan ni kita nak tahu kita mampu ke tidak, kena cuba dulu. Bukan terus kita kata oh saya tak mampulah. Bukan, dia kena cuba dulu. Cuba, tak larat, ada kesan-kesan yang buruk, barulah dia buka puasa. Sama dengan orang yang sakit. Kan, orang yang sakit yang memudaratkan. Jadi maknanya dia tak boleh nak puasa kan. Dia, kalau orang yang dapat ubat ni tak ada masalah sangat. Ubat tu boleh dia makan waktu sahur, waktu malam buka puasa kan. Boleh je sebenarnya dia adjust benda tu. Katalah dia demam. Okay, dia demam, hari tu dia wajib kena puasa Ramadan. Dia pun demam. Okay, adakah demam terus buka puasa? Tak. Kena tengok dulu. Kan, dia kadang-kadang ada orang jadi demam, tapi dia boleh lagi puasa. So teruskanlah puasa kan. Tapi kalau memang dia tak larat, dia memang kata tak boleh lah, saya nak muntah lah, saya rasa macam pening lah, ada kesan-kesan yang negatif. So, kita tanya dia, boleh tak puasa ni? Dia tak boleh lah, saya nak buka puasa. Biasa orang akan semangat, tak apalah aku cuba puasa juga, aku target dah puasa penuh kan. Tapi dia memilih untuk buka puasa. Tak apalah, dia memang tak mampu kan. Okay, tak apa, silakan buka puasa, tak berdosa sebab tak mampu. Cuma nanti kena qada, ganti balik. Sebab itu hutang dia lah. Kan, hutang dia kena qada balik. Tapi kalau selagi boleh, dia kena puasa. So diri kita kena jujur. Benda ni orang tak boleh nak ramal. Tengok muka, tahu dah ni tak larat puasa ni. Tak mana boleh macam tu. Lain orang, lain kemampuan. Kan, so kita sendiri kena jujur, kita sendiri kena kuatkan semangat. Nak kata berlaku, hari tu juga kita demam, hari tu juga kita mungkin cerit-berit kan. Jadi cuba dulu puasa. Cuba dulu, memang tak larat, memang kita kata oh kena makan ubat lah, tak larat lah, memang tak boleh, memang burn out lah kan. Tak apalah, kata memang tak larat, buka puasa. Tapi tak kira berdosa lah. Dia kalau sengaja buka tanpa sebab, kita kata oh saya lapar lah nak buka puasa kan, itu tak boleh. Itu tak ada kelonggaran.
lapar dahaga buka puasa kan, lepas tu qada balik, tak boleh. Macam tu ramai-ramai orang buka puasa nanti. Kemampuan ni dari sudut syarak. Kalau sesuatu yang menyakiti, memudaratkan dia. Kalau contoh dia lapar kan, tapi dia boleh puasa, okay, kena puasa. Katalah dia lapar, lepas tu dia muntah-muntah. Contohlah nak berlaku kan, dia memang tak sihat lah tu. Itu tak apalah, atas dasar dia muntah tu, atas dasar dia mungkin cedek berik ke, dia demam ke, atas dasar tu, atas kesakitan tu lah diberikan kelonggaran untuk dia buka puasa. Selagi tu tak boleh. Sebab dia masih mampu. Lapar dahaga ni normal lah. Kita puasa memang rasa macam tu. Kan? Tapi kalau orang dah biasa tak ada masalah. Kan? Sebab tu kita biasanya kita ambil benda ni, kita ingatlah kemampuan ni bukan sekadar cuba-cuba macam tu, tak. Dia maknanya selagi boleh dia kena buat. Memang tak larat barulah dia buka puasa. So ini tentang kemampuan berpuasa. Okey, kita masuk yang keempat. Sebelum tu tengok jap. Ada yang komen sikit tu kan. Gastrik contohnya. Okey, itulah kemampuan berpuasa. Yang mana dia tak ada kemampuan kan. So dia memilih untuk berbuka puasa. Kan, maka tak apalah sebab dia memang ada kesakitan. Itu contohlah kan, gastrik ni pun salah satu perkara yang menyebabkan seseorang dia tak boleh nak puasa. Kan. So dia maknanya nak disimpulkan selagi boleh dia kena buat. Memang tak boleh, tak larat, so tak apa. Bukalah puasa. Okay, baik. Ada yang sebut kalau belum keluar haid, Ustaz, kira balik perempuan dari umur 9 tahun. Dia balik ni ikut kepada seseorang, individu lah. So lain orang, lain waktu dia. So bila dah balik baru dia wajib. Dia tak kira daripada 9 tahun. Kecuali kalau dah lebih daripada umur tu. Maknanya contoh kalau lelaki 13 sampai 15. Kalau perempuan 9 sampai 12 tak silap, ataupun 13. Ya. Jadi bila perempuan, katalah dia dah lebih umur 13. Katalah contoh berlaku tak keluar darah lagi. So dia dah ambil kiraan tu. Maknanya umur 13 tak keluar darah lagi. Masuk umur 14 tu, walaupun tak keluar darah, dia dah dikira sebagai balik. Sebab ikut kiraan yang normal macam tu. Sebab ada juga jenis budak yang macam tu. Bahkan saya sendiri kenal adalah adalah 2 orang budak jenis yang kita nampak dia walaupun dah jannah, bahkan sekarang dia dah masuk tingkatan 1, tapi kita nampak dia masih macam budak. Maknanya kata apa, dia pendek lah, dia pendek. Lepas tu memang tak ada lah, maknanya tak keluar darah lagi lah. Memang kita nampak dia macam darjah 1, macam tu lah kan. Tak pastilah dia apa benda sebab macam tu. Tapi memang dia tak keluar darah lagi lah walaupun dah form 1. So mungkin form 1 ni mungkin akan berlaku lah. So bila contohlah tak berlaku, so form 2 tu dah dikira balik. Sama lah lelaki kan, lelaki sampai 15 tahun. So katalah sampai 15 ni dia tak keluar iman ni juga. Contohlah dia terlalu bagus sangat. Dia terlalu baik sangat. Tak tahu langsung pasal perempuan. Kan tak nak tahu langsung. So kadang-kadang benda tu menyebabkan dia tak termimpi. Biasa budak lelaki tahu je kan. Tapi contohlah ada jenis orang ni the chosen one Lepas tu dah sampai 15 tahun, dah form 3 dah. Tak keluar iman ni juga. Masuk tingkatan 4 tu dia dah dikira sebagai balik. Walaupun tak jelas lagi keluar iman. Sebab dia kiraan tu je. Lebih daripada tu memang dah kira sebagai balik. Okey, baik. Boleh separuh hari dulu ni, maknanya ni bagi orang yang tak larat tu kan. Maknanya contoh anak-anak lah yang memagis boleh je, dia ikut kemampuan masing-masing lah. Okey, baik. Kita masuk pada seterusnya syarat sah. Okey, ni semua syarat sah yang mana kita nak jadikan. Apa beza dari kalau syarat wajib, siapa yang wajib puasa? Syarat sah ni macam mana nak jadikan puasa itu diterima. Dan syarat sah mesti menepati semua. Satu kurang maka tak sah. Macam tu lah bahasa mudah dia Satu je kurang tak sah. Dia macam rukun Islam lah kan. Satu je kurang maka tak sempurna Islam ni. Rukun iman satu je kurang maka dia dah kira kufur kan. Sebab dia bukan kiraan di satu kurang kita apa masih A masih B ke, tak ada. Satu je ni dia memang dah terus totally out. Macam tu. Macam rukun Islam yang nombor 5 tu kita kena bacalah penuh kan. Man istata'a ilaihi sabila kan. Wal hajju ni orang yang nak pergi haji bagi orang yang mampu ke sana. So dia adalah dia punya klausa tu kan. Maknanya bukan kata tak haji tak Islam kan. Dia kemampuan. So kadang kita ni dah kumpul duit dah. Kita ni dah ada niat dah. Tak sampai lagi seruan. Tak apalah, selagi tak sampai kita menantikan.
Walaupun dah meninggal tak sampai, it's okay lah sebab kita dah ada niat, kita dah ada usaha, cuma tak sampai seruan. Maka tidaklah dikatakan oh wajib juga kena buat. Tak buat tak sempurna Islam. Tidaklah kan, sebab yang kelima tu dia ada ada klausa, dia ada kelonggaran. Rukun Islam tu lah. Okey, baik. So kita tengok pada syarat sah. So nak bagi sahkan puasa ni, pertama sudah pasti Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz lah baru dia dikira sah. Seperti disebut tadi kan, umur 7 tahun tu dah kira benchmark kiraan mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Dia dapat beza baik dengan buruk. So biasa 7 tahun lah dia dah pandai uruskan diri dah. Macam bawah tu masih lagi dia tak pandai sangat. Contoh macam 4-5 tahun kan, 6 tahun. Ada je masih budak yang jenis yang tak pandai sangat lah. Kan, contoh dia mungkin tak pandai nak buang air besar ke apa kan. Mungkin dia masih tak pandai nak membeli barang. Dia masih tak pandai sangat. Tapi darjah 1 ni biasanya dia dah pandai. Kan, sebab itu kita pun hantar sekolah rendah pun 7 tahun. Kan, bawah tu semua tadika, prasekolah. Dia dah 7 tahun baru dikira sebagai sekolah. So mumayyiz ni pun kiraan dia 7 tahun. So mumayyiz tu lah dia dah kena latih berpuasa. Dan sah puasa dia. Sah kalau dibuat tu menepati semua ni sah. Kemudian berakal, dia termasuk syarat sah. Dia tak berakal maka tak sah puasa dia. Sebab itu orang yang tak berakal dia tak diwajibkan puasa. Kan? Sebab apa, memang dia tidak, kalau dia buat pun dia buat sekadar dia suka je lah. Sebab dia bukannya mukallaf. Dia tidak ada taklif ke atas diri dia. Kan? Dia Islam. Dia balik tapi tak berakal. Ataupun dia Islam, dia berakal tapi dia tak balik. Maka dia tak kira taklif. Dia tak ada bebanan ke atas dia. Dia nak solat ke, dia nak puasa ke, terpulang. Dia tak buat pun tak ada masalah. Sebab dia tak diwajibkan. Kan? Dia tak ada taklif kan ke atas diri dia. So yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Kalau kita perasan dalam bab solat, suci daripada haid dan nifas ni bukan sekadar syarat sah. Syarat wajib pun ada. Mesti syarat wajib ni dia mesti suci daripada haid dan nifas. So orang yang haid dan nifas maka dia tak wajib solat. Kan sebab itulah dia katakan cuti tu, istilah cuti kan. Sebab dia memang tak payah solat. Kalau nak jadi susah kat diri dia. Kan setiap bulan berlakunya haid. Paling-paling mungkin seminggu kan. Jadi kalau setiap kali nak kena qada dah lah sehari 5 kali solat. Nak kena qada jadi beban kat atas dia. Kan samalah kalau nifas berpantang kan. Selama berapa 40 hari kan. 40 hari tak solat nak kena qada. Jenuh lah kat dia. Bukan dia yang minta, memang nak berlaku macam tu. Jadi sebab itu dia tak diwajibkan untuk solat. Kan dia masuk dalam syarat wajib. Tapi yang ni syarat sah. Dia tak masuk syarat wajib. Sebab orang yang haid dan nifas waktu berpuasa Ramadan dia wajib qada. Dia syarat sah mesti suci daripada haid dan nifas. So kalau dia haid nifas maka dia masa tu dia tak puasa sebab memang tak sah. Lepas tu kena qada. Wajib qada. Lepas tu niat pada malam. Malam ni maksud dia maghrib sampai subuh waktu gelap. Sebab tu kita niat siap-siap kan. Saya dah sebut dah sebelum ni. Masalah niat ni jangan jadikan isu besar. Kan niatlah siap-siap. Selesaikan masalah. Ni kadang lupa nak niat lah. Jadi pening kan. Niat siap-siap. Masuk maghrib je buka puasa terus niat. Dan mudah-mudahan. Betul yang menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Ini termasuk dalam erti puasa tu. Kemudian dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Berpuasa mesti waktu siang sahaja. Subuh maghrib sahaja puasa. Maghrib subuh tak ada istilah puasa. Walaupun ada yang suka sebut kan, contoh golongan yang kena ambil darah tu kan, biasanya kena ambil darah, betul dia sebab apa, malam nanti nak puasa lah, maknanya tak makan langsung kan sebab nak ambil darah esok pagi. Jadi dia tak dikira kalau malam tak makan langsung dikira puasa tu kira dapat pahala, taklah. Sebab dia bukan waktu yang dibolehkan berpuasa, dia bukan kira puasa, kita je guna istilah puasa tu kan sebab nak bagi faham lah maksud dia apa kan. Tapi bukanlah dikira ibadah puasa. Sebab puasa mesti siang. Dia bukan ada 2 shift. Nak pilih nak malam ke nak siang. Bukan. Dia mesti siang sahaja. Nak tak nak mesti siang. Malam memang bukan waktu untuk berpuasa. Mana tak kira ibadah puasa lah. Nak tak makan tu tak ada masalah. Terpulang lah kan. Tapi dia tak dikira sebagai ibadah puasa. Kan. Takut pula ada orang ingat 2 shift boleh puasa. Nak pilih pagi ke pilih malam. Saya nak pilih malam lah. Sebab pagi kerja penat. Malam lah puasa kan, maghrib sampai subuh. Tak boleh macam tu.
Manalah tahu kan. Okey, so ni syarat sah. Okey, selesai. Kita masuk pada rukun puasa. Apa maksud rukun? Rukun ni sesuatu yang kita kena buat mengikut kepada turutan, barulah dikira sebagai puasa itu ataupun ibadat itu diterima. Dia mesti kena ikut turutan. Dia tak boleh sekadar buat kan. Maknanya kalau dia tak menepati rukun, rukun ni kira kaifiat lah, cara nak berpuasa. So kalau tak menepati rukun, maka tak sah lah puasa tu. Kan, mesti menepati rukun. Apa-apa ibadah pun ada rukun. Macam solatnya ada rukun, haji pun ada rukun, khutbah pun ada rukun. Mesti ikut turutan. Mesti ikut turutan, barulah dikira sebagai ibadah yang sempurna dan diterima. Kalau tak ikut turutan, maka tak sah lah. Contohnya solat lah. Kan tak ikut turutan, maka tak sah. Kita buat kelam kabut kan, tak sah. Dia mesti ikut turutan lah. So rukun puasa ni, kita bacakan dulu dia punya matan dia. Yang kanan dulu . Sekejap. Okey. Okey, baik, ni rukun puasa. Wa faraidus saumi arba'atu asya. Faraid ni apa? Kira fardu. Macam itulah. Kalau kita terasik ni, kita sebut wajib. Wajib rukun. Puasa ada 4. Okey, an-niyatu. Iaitu niat. Niat. Ini pada malam hari. Lepas tu wal imsaku anil akli wasyurbi. Imsak ni apa? Tahan. Menahan diri daripada makan dan minum. Lepas tu ada lagi tu wal jima'u wa ta'ammudul qai'i. Iaitu apa? Menahan yang ketiga, menahan diri daripada jima', menahan diri daripada muntah. Jadi dengan sengaja. Semua ni kira sengajalah. Baik, saya nak ringkas teruslah. Ibu sekalian, ini ikut pada kitab yang mana dalam kitab yang klasik atau kitab yang lama ni disebutkan istilah dia macam ni. Ada 4 rukun dalam puasa. Tapi ulama moden dalam perbincangan fiqh hari ni, mereka dah meringkaskan rukun puasa ni ada 2 je. 2 je. Dia dah ringkas. Dia dah gabung. Pertama mesti niat yang maknanya ni pada malam hari. Yang kedua digabungkan semua. Disebut apa? Menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Dia dah gabung. Macam 2, 3, 4 ni dia mengasingkan. Dia mengasingkan perkara-perkara yang biasa berlaku ketika puasa. Kan? Contoh masa kita nak berpuasa, makan minum tu jadi biasa dah sebab kita kena tahan. Lepas tu jima' ni jadi satu halangan. Waktu siang memang tak boleh buat. Malam tak ada masalah, siang memang tak boleh. Ni benda yang orang kata benda yang paling mencabarlah seseorang untuk dia melaksanakan puasa. Sebab itulah sangat digalakkan supaya bila orang nak kahwin ni kan, dia tak adalah kahwin dekat-dekat dengan Ramadan ni. Kan, pasal yelah kita pun faham kan, bila dah contoh yang kahwin sekarang kan, ni cuti sekolah, mungkin ada juga ramai orang pilih untuk kahwin kan. Jadi terpulang kan, cuma isu dia takut masa Ramadan tu memang siang tak boleh nak berjima' langsung. Kan, jadi bila berlaku lah contoh masa tu kan baru kahwin kan, so orang ada perasaan sikit kan, orang happy sikit kan. Takutlah siang-siang pula dibuat perkara yang tak betul tu. Maknanya jima' tu memanglah halal kan, tapi dia buat tu puasa Ramadan. So dia tak boleh bagi alasan, oh saya baru kahwin, oh nak ni, tak boleh. Sebab itulah kita selalu dengar orang-orang dulu sebut bila nak kahwin ni jangan kahwin dekat-dekat nak Ramadan. Kan, sebab risau ni lah isu-isu tadi. Tapi kalau dia yakin tak ada masalah berlaku, silakan lah, teruskan, tak jadi masalah. Kan, kalau dia risau, maka sebaiknya jangan. Sebab itulah dia masuk dalam rukun ni. Sebab ini antara perkara yang mencabar iman. Makan minum dah sudah pasti, jima' pun sama. Kan, benda ni mencabar iman sikit. Terutamanya bagi orang yang baru berkahwin. Orang yang dah lama tak ada masalah sangat, dia dah pandai, dia dah kata matang sikit kan. Orang yang baru ni dia lain kan, dia semangat tu lain macam sikit. Betul. Yang ketiga lah, ni yang keempat, menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Ini pun jadi satu cabaran di mana terdapat segelintir yang sekelompok manusia ni, dia jadikan ini alasan. Dia nak buka puasa, betul, nak makan terus tak boleh. Apa alasan dia kan? So dia koreklah mulut dia sendiri bagi sengaja muntah. Sengaja muntah memang batal puasa dah. Betul dia sebut dalam rukun. Tak boleh buat macam tu. Ya, sengaja muntah.
Kemudian alasan, saya dah muntah tak larat lah, nak buka puasa lah. Dia bagi alasan. So ini sebab itulah dikhususkan, setiap ni dia perincikan. Sebab ini menjadi satu cabaran, terutamanya kata apa, orang pada zaman tu, pada zaman-zaman dulu ni, di mana mereka ni lebih suka buat macam ni. Akan menjadi cabaran. Sebab itu dia asingkan, dia khususkan. Yang kedua ni makan minum, ketiga ni jima, keempat ni muntah dengan sengaja. Tapi ulama moden pada hari ni dia dah campur semua. Dia menahan diri daripada perkara yang batalkan puasa. Apa perkara batalkan puasa, ada kita bincang kemudian. Jadi banyaklah tu. Perkara itu memang tak boleh buat. Kalau berlaku dengan sengaja, maka dia dikira sebagai perbuatan yang membatalkan puasa. Kan, sebab itu kita kena hati-hatilah. So rukun ni kita ingatlah, walaupun disebut ada 4, tapi kita ingat di mana kalau ikut pada hari ini kita panggil 2. Kita ringkaskan sebagai 2 sahaja. Baik. So inilah untuk rukun puasa. Baik, ada lagi 5 minit. Kita masuk sikit lagi kot. Kita masuk sikit lagi, masuk siri yang ke seterusnya. Walaupun dalam ni siri yang kedua, sebenarnya kita dah ni masuk sebenarnya minggu depan lah. Tapi tak apa, kita bincang sikit, ada masa lagi. Kita masuk kepada topik yang ke-6, iaitu 15 amalan sunnah dalam Ramadan. 15 amalan sunnah dalam Ramadan. So ini semua perkara-perkara yang sunat, yang kalau boleh sangat-sangat kita buat. Jadikan satu kebiasaan. Jadikan satu kelaziman lah. Kita bincang dulu satu. Kes yang pertama adalah bersahur. Bersahur ni dia tak dikira wajib. Jangan kita anggap tak sahur tak sah puasa. Kecuali kalau tak niat. Tak niat puasa. Lepas tu tak sahur. Kan, contohlah katalah esok nak puasa. So malam ni kita tak niat. Dan malam ni tak niat. Lepas tu esok bangun sahur pun tidak. Kan, lepas tu kita dah bangun-bangun dah subuh. Lepas tu baru kita nak niat. Kalau sunat tak apa, kalau pun sunat masih lagi sempat, boleh lagi niat sampai sebelum zuhur. Kan, tapi kalau katalah esok nak puasa qada. Ni sekarang ni musim-musim kita qada puasa lah kan, bagi orang yang ada nak kena qada ni. So dia nak niat qada, maka tak diterima. Puasa qada dia sama seperti puasa yang Ramadan. Dia yang mana wajib lah, qada, nazar. Kan, puasa Ramadan itu sendiri. Yang ni semua ni menepati yang kategori wajib. Termasuk kalau kafarah. Ni lagi kita tak nak berlaku lah, kafarah yang sebabkan jima' tadi tu. Bila dia berjima' pada waktu siang, lagi keras dia punya kata apa, denda dia. Kan, kena puasa 2 bulan tu, berturut-turut pula tu. Itu pun kira wajib. Maka dia kalau contoh dia bangun-bangun dah subuh, dia tak niat pun tak, puasa pun tak, niat pun tak, sahur pun tak, jadi isu. Kalau dia niat, dia tak niat tapi dia sahur, tak apa. Sahur tu diterima sebagai niat. Dianggap sebagai niat, maka sah lagi puasa dia. Tapi kalau dia nak puasa ni, qada ni esok, lepas tu niat malam pun tak ada. Kan, lepas tu bangun sahur pun tak, maka tak boleh dia niat, tak boleh niat qada. Dia boleh niat puasa sunat je. Sebab sunat ada kelonggaran. Boleh niat lagi walaupun dah subuh. Tapi kalau qada, puasa Ramadan, puasa kafarah yang kena ganti yang wajib, puasa nazar. Kan tahu nazar tu apa kan? Nazar ni bila kita ada satu niat, contoh kita bernazar, kan, saya bernazar, seandainya anak saya mendapat straight A SPM, saya nak puasa sebulan berturut-turut. Kan, jadi kita dah niat macam tu dah. Kena pula keluar keputusan anak dapat straight A SPM. Kita pun rasa, biar betul kau ni. Kan, pasal trial tu semua tengok strategi je. Semua gagal belaka kan. Tahu-tahu dapat straight A. Kita pula tak puas hati. Jumpa balik dengan lembaga peperiksaan, kita suruh cek balik, semak balik. Dia pun tanya, kenapa nak semak, semua dah A dah. Kan, saya tak puas hati ni, mesti ada cikgu salah tanda. Sebab anak saya tak layak dapat A. Kena dapat B. Sebab apa tak nak kena puasa? Siapa suruh nazar macam tu kan? Dapat macam tu kena dah nazar tu wajib kena buat. Sebab tu jangan main-main dengan nazar ni. Kan, puasa nazar ataupun apa-apa lah, jangan kita mudah sangat nak bernazar-nazar. Tak salah kan, tapi nazar tu kena selesai kan. Kalau nazar yang senang-senang tak apa. Kan, contoh kita kata kalau anak saya dapat kerja, saya nak sedekah RM5 kat masjid. Tak apalah, itu
sesuai lagi kan kita boleh buat. Ni kalau dah nazar sampai puasa straight sebulan lah, kat benda yang kita rasa out of the context lah, takut tak mampu nak buat. Kan itu yang kita ambil mudah lah. Okay, sebab itu yang pertama ni bersahur lah. Bersahur adalah sunnah. Di mana hadis yang pertama ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fi suhuri barakah, atau kama qala, bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada suhur itu ataupun waktu sahur itu terdapatnya keberkatan. Ni hadis sahih lah Al-Bukhari. Jadi bila sekalian, kita pernah terfikir tak kan, macam mana kita boleh makan sikit, kadang makan satu roti je kan, kadang-kadang makan bubur, makan simple je time sahur tu kan, tapi dia memberikan kita kekuatan untuk tahan lapar dahaga sepanjang hari, panjang hari kita berpuasa. Dan lebih menakjubkan, tak berlaku pun isu kita masuk angin ke, sakit perut ke, tak berlaku pun. Kalau berlaku pun minimum case lah, jarang-jarang kita dengar kan. Sebab apa? Inilah yang kita nampak hadis ni, terdapatnya keberkatan, kecukupan. Betullah sahur ni waktu yang special sebenarnya, bukan sekadar makan je, waktu doa pun mustajab kan, waktu kita berqiyamul pun seronok, kita rasa happy, solat pun rasa tenang kan. Betul, kalau kita orang yang bijak pandai ni, dia akan selalu bangun awal, dia akan jadikan satu kebiasaan untuk dia berqiyamul kan, dia melakukan ibadah lah waktu-waktu macam ni. Sebab waktu tu lebih memang dia punya tu lain, dia punya kata aura tu lain lah. Sebab tu kita ingat keberkatan pada sahur ni, kerana waktu tu lah ada satu keistimewaan, iaitu kita makan waktu tu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kita pernah terfikir tak kan, benda ni macam mana boleh berlaku kan? Cuba makan sekarang, cuba tahan, boleh tak puasa? Biasanya susah sikit, biasanya jadi mencabar, dia macam dah tengah hari tu rasa lapar lah, masuk angin lah kan, biasanya macam tu. Tapi kalau cuba niat puasa, kita makan sahur, dia ada kekuatan sebenarnya. Kadang-kadang tak makan pun ada kekuatan. Sebab apa? Kat situlah adanya keberkatan. Okey, baik, itulah untuk pagi ni sekarang, dah masuk 8.30. Dan kita akan sambung lagi lah insyaAllah pada pertemuan akan datang. Kita bincangkan lagi lah amalan-amalan sunnah dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan dapat sama-sama kita amal, dapat sampaikan kepada kawan-kawan yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati, dapat kita jadikan persediaan menghadapi Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana faraduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih jemaah-jemaah yang setia bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga mendapat iktibar dan boleh diamalkan atas apa yang telah kita belajar insya-Allah pada bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Nanti kita sambung ya. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Opa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.